Pengenalan kepada motivasi. Motivasi ni adalah proses yang mempengaruhi tingkah laku seseorang untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. Lepas tu, hubungan individu itu dengan diri sendiri, iaitu pengakuan terhadap kelebihan dan kekurangannya serta kemampuan untuk mengelola emosi, fikiran dan juga perilaku yang secara sihat. Lepas tu, matlamat motivasi ni adalah memastikan seseorang tu merasai kepuasan dan mempunyai sifat iltizam dan istiqamah dalam tingkah laku yang positif. Lepas tu, teori-teori dalam motivasi iaitu terdiri daripada 4. Yang pertama adalah teori insentif. Lepas tu, teori peneguhan, teori kognitif dan teori pencapaian dapat. Iaitu dia menggambarkan bagaimana manusia tu berusaha memenuhi keperluan mereka untuk mencapai kepuasan dan makna dalam hidup, iaitu teori Maslow. Lepas tu kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, iaitu ada 4. Yang pertama adalah keperluan dan juga tujuan agama. Lepas tu biologi, psikososial dan juga biopsikososial. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah keperluan psikologi, fisiologi, iaitu keperluan asas manusia untuk terus hidup seperti perlindungan, makanan dan minuman, udara, keselesaan dan lain-lain. Begitu juga dengan sesi kaunseling, perkara utama yang perlu kita fokuskan ialah keselesaan klien. Contohnya, persekitaran bilik kaunseling itu sendiri dari segi udaranya yang selesa membuat klien merasa tenang supaya dapat berjumpa dengan kaunselor untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Seterusnya, keperluan keselamatan. Bertujuan untuk mengelakkan individu daripada perkara-perkara yang menjejaskan masa depan seperti kesihatan, keamanan dan lain-lain. Di mana keperluan ini juga merupakan yang kedua terpenting dalam teori ini kerana manusia memerlukan keselamatan supaya tidak terancam. Dan keperluan tahap 2 akan membuatkan manusia membina motivasi dalam diri mereka untuk segera memiliki rumah sebagai tempat berteduh. Keperluan sosial. Ia berhubung dengan penerimaan kumpulan atau masyarakat terhadap seseorang individu seperti persahabatan, kasih sayang dan lain-lain. Pada tahap ketiga ini, manusia akan cuba mengenali dan mencari orang yang boleh dipercayai. Keperluan ekstrim. Tercetus apabila ketiga-tiga keperluan di atas dipenuhi. Ini akan mewujudkan penghargaan diri, penghormatan dan lain-lain. Tahap 4 ini memerlukan penghormatan manusia. Manusia akan membina motivasi supaya dapat dihormati dan dihargai oleh orang lain. Sudah tentu mereka perlu mendapat nama, gelaran dan status. Keperluan aktualisasi diri iaitu self-actualization, di mana keperluan terakhir sebagai pencapaian seseorang individu seperti potensi diri, bebas, kreativiti dan lain-lain. Manusia mempunyai keinginan bahawa mereka boleh berguna dan boleh dipercayai oleh orang lain. Tahap ini cenderung menjadikan orang ramai mempunyai keinginan untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi supaya mereka mempunyai kuasa dan boleh melakukan perubahan. Dalam motivasi kerja pada tahap ini memerlukan kemampuan mengurus dengan baik supaya ianya selari dengan cita-cita diri sendiri dan matlamat organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih produktif. Teori-teori motivasi. Motivasi ialah kekuatan dalaman yang mendorong individu bertindak atau melakukan mengikut cara tertentu untuk mencapai matlamat yang diingini. Pertama, teori hierarki keperluan Abraham Maslow menyatakan bahawa manusia mempunyai 5 keperluan asas yang boleh dipenuhi, iaitu keperluan fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan dan realisasi diri. Contohnya,
Individu perlu memenuhi keperluan fisiologi seperti makanan dan udara sebelum mereka mencapai keperluan keselamatan seperti pekerjaan yang stabil. Keperluan sosial pula keperluan untuk kasih sayang, persahabatan dan keintiman. Bagi keperluan harga diri merujuk kepada keperluan untuk dihormati, diiktiraf dan mempunyai status. Manakala yang terakhir ialah keperluan realisasi diri adalah keperluan untuk mencapai potensi maksimum dan menjadi sebaik mungkin. Teori X dan Y Douglas McGregor merupakan dua teori motivasi manusia yang dikembangkan oleh Douglas McGregor. Teori X menyatakan manusia adalah makhluk yang tidak suka bekerja, memerlukan pengawasan yang ketat. Pekerja harus terus diawasi dan dipaksa agar menunjukkan prestasi. Manakala teori Y menyatakan bahawa manusia adalah makhluk yang ingin bekerja, suka bekerja dan boleh berdikari dalam pekerjaannya. Justru itu, penerapan teori X dan Y boleh mempengaruhi budaya kerja, gaya kepimpinan dan motivasi pekerja dalam sesebuah organisasi. Yang ketiga, teori dua faktor oleh Frederick Herbert menyatakan bahawa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja, iaitu faktor pertama, faktor kebersihan seperti gaji, keadaan kerja dan hubungan interpersonal yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja jika ia tidak memuaskan tetapi tidak memberi kesan yang signifikan terhadap kepuasan kerja jika ia dipenuhi. Sebaliknya, faktor motivasi seperti pencapaian, tanggungjawab dan pengiktirafan mempunyai kepuasan kerja jika ia dipenuhi tetapi tidak menyebabkan ketidakpuasan kerja jika ia tidak dipenuhi. Teori ini menyatakan bahawa untuk meningkatkan kepuasan kerja, organisasi perlu memberi perhatian kepada dua faktor ini. Dan yang keempat adalah faktor penghargaan ataupun jangkaan oleh Victor Vroom. Teori menyatakan bahawa tingkat motivasi seseorang bergantung kepada tiga faktor, iaitu faktor harapan, faktor instrumentality dan faktor valence. Jika seseorang individu menghargai hasil tertentu secara positif, mereka lebih berkemungkinan bermotivasi untuk berusaha untuk mencapainya. Sebaliknya, motivasi kita untuk menjadi lebih rendah. Terdapat dua jenis motivasi. Yang pertama sekali intrinsik dan juga ekstrinsik. Intrinsik adalah merujuk kepada sifat ataupun karakter seseorang secara dalaman, iaitu internal. Dari segi motivasi, intrinsik seseorang merupakan motivasi yang berasal daripada dalaman, iaitu kepuasan seseorang apabila memperoleh pencapaian akibat daripada melakukan sesuatu tindakan. Sebagai contoh, seseorang itu tidak akan mengharapkan balasan apabila telah mengerjakan sesuatu pekerjaan. Bagi ekstrinsik pula, ia memberikan kesan terhadap tahap motivasi seseorang individu itu. Ia juga merujuk kepada faktor-faktor daripada luaran individu yang mana ia akan mempengaruhi dan mendorong setiap perilaku yang dilakukan oleh mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahawa jenis motivasi ekstrinsik merupakan satu dorongan untuk melakukan tindakan atau aktiviti tersebut kerana wujudnya hadiah ataupun hukuman luaran. Sebagai contoh, faktor luaran adalah kenaikan gaji, bonus atau insentif-insentif yang diterima apabila seseorang telah melaksanakan tugasan. Faktor luaran negatif pula membawa maksud seseorang itu akan dikenakan hukuman jika tidak menyelesaikan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Terdapat beberapa kesan motivasi dalam sesebuah organisasi. Yang pertama sekali, pekerja yang bermotivasi sudah pastinya akan lebih produktif dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang telah diberikan. Hal ini kerana pekerja yang termotivasi memiliki daya energi yang lebih tinggi berbanding pekerja yang tidak bermotivasi. Bukan itu sahaja, ia juga akan membantu pekerja tersebut untuk sentiasa fokus dan mempunyai idea yang lebih benar untuk kepentingan organisasi itu. Yang kedua adalah pekerja yang motivasi akan dapat meningkatkan lagi kualiti kerja dan kehidupan mereka seharian. Hal ini kerana setiap pekerja mempunyai masalah tersendiri dan mempunyai penyelesaiannya tersendiri. Dengan adanya motivasi yang baik dalam sesebuah organisasi itu, ia boleh menangani sebarang masalah kehidupan peribadi pekerja tersebut dengan masanya tersendiri. Ia bukan sahaja akan memberikan keselesaan kepada pekerja, tetapi pekerja juga sudah tentu akan memberikan input yang terbaik dalam urusan pekerjaan mereka. Yang ketiga, pekerja yang motivasi sudah tentunya dapat mendatangkan lebih banyak keuntungan dalam sesebuah organisasi.
Hal ini kerana pekerja tersebut akan lebih produktif, efektif dan juga kreatif dalam melaksanakan tugas yang diberikan sekaligus dapat menyumbang kepada keuntungan sesebuah organisasi. Pekerja yang termotivasi akan lebih cenderung untuk menyelesaikan tugasan dengan cepat dan berkualiti tinggi. Ia juga boleh memberikan idea-idea yang benar serta memberikan solusi yang terbaik jika terdapat permasalahan yang berlaku dalam sesebuah organisasi itu. Dan kepada matlamat, motivasi kepada pekerja dan organisasi. Prestasi pekerja adalah sekumpulan tingkah laku yang relevan dengan pencapaian matlamat organisasi atau unit organisasi tempat bekerja. Tahap prestasi dapat dicapai dengan program tertentu menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai melalui objektif. Antara sebab yang menyumbang kepada prestasi kerja iaitu faktor kebolehan yang dinilai dari kebolehan potensi. Prestasi kerja yang diperolehi akan membangkitkan perasaan sikap yang baik bagi melaksanakan sesuatu tugasan tanpa mempunyai sebarang masalah dan pertikaian. Yang kedua iaitu penilaian. Penilaian merupakan proses penting bagi mengendalikan pekerja organisasi dengan berjaya. Penilaian juga dikenali sebagai semakan prestasi pekerja adalah proses penilaian dalam tempoh tertentu yang kebiasaannya dibuat dalam masa setahun. Penilaian yang biasa dibuat oleh penyelia atau pengurus adalah menilai matlamat yang ditetapkan, mengenal pasti cabaran dan kesukaran yang ditempuhi oleh pekerja, dan ketiga, mencadangkan pelan-pelan maupun membuat penambahbaikan bagi tahun kehadapan untuk memastikan pekerja sentiasa sama dengan hala tuju dan visi organisasi. Hasil daripada penilaian ini sering digunakan bagi memperolehi keputusan berkaitan intensif pembangunan pekerja atau anugerah di masa akan datang. Seterusnya iaitu manfaat. Yang pertama iaitu memperbanyakkan inovasi. Pekerja yang mempunyai motivasi juga tidak dibebani oleh kebolehan diri yang terhad, mempunyai daya tenaga dan semangat untuk menjadi model yang baik dalam kumpulan mereka serta organisasi. Pekerja akan membuat penambahbaikan dan sentiasa bersedia untuk menyelesaikan apabila akan berlaku, dan pencapaian yang baik akan menjadi sangat inovatif yang dapat membuahkan hasil yang terbaik. Yang kedua iaitu penglibatan pekerja secara kumpulan ataupun pasukan. Apabila bersama pasukan, pekerja yang bermotivasi boleh membantu meningkatkan jumlah penglibatan kesemua dan membantu pekerja mempunyai lebih banyak komitmen terhadap tempat kerja mereka. Dan yang ketiga, pekerja yang lebih cekap, iaitu pekerja yang bermotivasi adalah cekap kerana mereka teruja untuk menyelesaikan tugasan mereka dan melakukan pekerjaan yang hebat. Cadangan penambahbaikan. Untuk meningkatkan instruksif dalam motivasi, kita perlu menetapkan dan menulis tujuan yang jelas yang dapat membantu individu untuk fokus dan merasa terlibat dalam aktiviti yang mereka lakukan. Tujuan yang ditetapkan secara spesifik dapat memberikan arah dan instruksif motivasi untuk mencapainya. Yang kedua, jangan terlalu bergantung pada ketidakseimbangan. Hindari ketidakseimbangan antara motivasi instruksif dan ekstensif. Usaha untuk mewujudkan persekitaran yang membolehkan individu terlibat dan menikmati proses aktiviti yang mereka lakukan tanpa perlu bergantung kepada faktor luaran. Hal ini dapat membantu menguatkan motivasi instruksif individu. Yang ketiga, lakukan cabaran, iaitu mendorong individu untuk menghadapi cabaran untuk membolehkan mereka terlibat dalam menikmati proses aktiviti yang mereka lakukan. Dapat membantu menguatkan motivasi instruksif individu dan membolehkan mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat meningkatkan motivasi instruksif dan mencapai kesan dalam pekerjaan atau kehidupan. Manakala untuk meningkatkan instruksif dalam motivasi, pertama kita perlu memahami pengaruh motivasi instruksif terhadap prestasi daripada faktor luaran seperti ganjaran kewangan, pujian atau hukuman. Dengan pemahaman yang lebih baik, dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan motivasi luaran. Yang kedua, mengakui pengaruh motivasi instruksif terhadap prestasi kerja.
pekerja pegawai. Organisasi boleh merancang program insentif dan pengakuan yang sesuai untuk menggalakkan peningkatan motivasi luaran. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan faktor-faktor insentif yang mempengaruhi prestasi kerja. Organisasi dapat mengimplementasikan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan motivasi luaran. Bagi meningkatkan motivasi instruktif maupun ekstraktif, kita tetapkan dan tulis matlamat yang jelas untuk meningkatkan motivasi. Penyediaan ganjaran berupa kewangan atau bukan kewangan seperti pujian dan pengiktirafan untuk pencapaian untuk meningkatkan motivasi pekerja. Dengan mengaplikasikan kaedah-kaedah ini dapat meningkatkan motivasi yang baik dalam diri sendiri maupun daripada faktor luaran. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi boleh membantu dalam mereka membentuk strategi yang lebih berkesan untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik individu. Kesimpulan yang dapat dibuat berkaitan dengan tajuk ini adalah motivasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, iaitu faktor dalaman yang dikenali juga sebagai intrinsik dan faktor luaran yang dikenali sebagai eksternal. Faktor dalaman merangkumi keperluan, minat dan nilai individu, manakala faktor luaran pula termasuk persekitaran, ganjaran dan maklum balas. Faktor-faktor yang membolehkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik seperti menyediakan autonomi, menyediakan peluang untuk pembangunan dan memberikan maklum balas yang membina. Selain itu, motivasi juga memegang peranan penting dalam membentuk tingkah laku manusia. Dalam konteks ini, pengukuhan hubungan individu dengan diri sendiri dapat membantu individu memperolehi motivasi yang kuat, sihat dan mampan dalam mencapai matlamat pribadi, mengatasi halangan dan mencapai kepuasan dalam kehidupan.